Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Shadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra, bermula daripada ayat 18 berakhir pada ayat ke-20, yang bermaksud, dan sesiapa yang menghendaki akan kehidupan sekarang, yakni duniawi, maka kami akan berikan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka Jahannam, dan dia akan memasukinya dalam keadaan terhina dan terusir. Dan sesiapa yang menghendaki akan kehidupan akhirat serta dia berusaha untuk ke arah itu dengan bersungguh-sungguh, maka dalam keadaan beriman, maka usahanya itu akan dibalas dengan balasan-balasan yang baik. Kepada setiap golongan baik, golongan ini yang menginginkan dunia maupun golongan itu yang menginginkan akhirat, kami akan berikan pertolongan daripada kemuliaan kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalang. Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, dan kehidupan akhirat itu lebih tinggi darjatnya dan lebih besar keutamaannya. Alhamdulillah summal hamdulillah. Marilah sama-sama kita merapat syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang mulia ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kelapangan waktu, ruang dan peluang lagi, insya-Allah dapat lagi terus kita menumpang hidup atas muka bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih terus dapat gigih melakukan amal-amal kebaikan. Kita tidak mengetahui berapa banyak lagi baki usia kita yang masih berbaki. Semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seseorang pun yang mengetahui bilakah kiamat itu akan berlaku. Kiamat bila masa berlakunya tidak ada seorang pun tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Yang kedua, tidak ada seorang pun mengetahui apa yang akan berlaku pada hari esok. Orang Melayu selalu gunakan istilah malang itu tidak berbau. Apa yang berlaku pada hari esok, kita tak berbau.
Yang ketiga, tidak ada seorang pun mengetahui bilakah hujan itu akan turun. Ramal-ramal, agak-agak, jangka-jangka hujan turun. Kadang-kadang turun, kadang-kadang tak turun. Yang keempat, tidak ada seorang pun mengetahui bayi yang ada dalam kandungan, lelaki ataupun perempuan, tak ada seorang pun tahu. Agak-agak, kadang-kadang tepat, kadang-kadang tak tepat. Dan akhirnya tidak ada seorang pun mengetahui bila dan di mana dia akan dimatikan oleh Allah. Kita tak tahu. Kalau boleh, kebanyakan kita ni nak mati mungkin di Mekah, nak mati mungkin di Madinah. Kalau boleh kita nak mati pada malam Jumaat dan sebagainya. Tapi tidak ada seorang pun dari kalangan kita yang mengetahui bila, di mana dia dimatikan. 5 rahsia menjadi rahsia Allah SWT. Maka tanggungjawab kita ialah kita mengisi setiap ruang masa kita ini dengan perkara-perkara yang baik. Alhamdulillah, hari ini kita dapat memulakan kehidupan kita dengan permulaan-permulaan yang baik, dengan kita bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memakmurkan masjid Allah. Selepas ini kita tak tahu apa lagi kerja yang akan kita lakukan. Mudah-mudahan Allah merahmati tuan-tuan kesemuanya dan memasukkan tuan-tuan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang disebut lalu saya katakan berdasarkan kepada ayat yang telah saya bacakan kepada tuan-tuan tempoh hari pada minggu yang lepas. Kata Allah, manih tada fa innama yahtadu li nafsi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa la tadhiru waziratun wizra ukhra, kata Allah. Maka sesiapa yang melakukan satu perbuatan sesuai dengan petunjuk Allah, siapa sahaja hidup dalam kat dunia ni, dia buat satu benda, kata Allah, sesuai dengan petunjuk Allah, dengan ajaran Quran, maka insya-Allah kebaikan itu untuk diri dia. Atau saya gunakan istilah yang mudah dipaham, sesiapa sahaja yang menuruti jalan yang betul, insya-Allah satu hari dia akan sampai ke destinasi yang nak dituju. Maka sebegitulah hendaknya hidup kita kat dunia, kita mengikut perintah Allah Ta'ala. Allah perintah semayang, kita semayang. Allah perintah puasa, kita puasa. Allah perintah kita tutup aurat, kita tutup aurat. Allah perintah kita tak makan riba, jangan minum arak dan sebagainya. Kita tak buat benda-benda yang dilarang oleh Allah. InsyaAllah kita sampailah ke destinasi yang kita nak tuju. Tapi kalau sebaliknya, seperti mana kita dengar tempoh hari, Allah Ta'ala menyebutkan dalam khutbah Jumaat tu, kita dengar khutbah Jumaat sekitar seminggu lepas, mengisahkan tentang orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kalau tuan-tuan buka dalam surah Al-Mu'minun, khutbah Jumaat tu sebut sekitar 3 atau 4 sifat orang beruntung. Benarnya banyak. Dan jadi orang yang beruntung dirakamkan dalam ayat yang ke-11. Ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus. Sekurang-kurangnya ada 9 sifat. Yang pertama, kata Allah, nak jadi orang beruntung ini dia beriman, percaya akan adanya kehidupan akhirat, percaya kepada Allah, percaya malaikat, percaya kepada kitab. Yang kedua, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dia semayang. Maka orang yang tak semayang, walau macam mana dia kaya sekalipun kat dunia ni, dia tak untung. Dia mati masuk neraka yang tak semayang. Kemudian yang ketiga, dia khusyuk dalam sembahyang dia. Sembahyang dia ingat sembahyang dia. Jangan sembahyang tak ingat. Sado-sado dah 7 rakaat, tak ingat sembahyang. Yang kita ingat lauk apa, sarap apa dalam sembahyang subuh. Lepas ni, pas semayang ni, agak-agak apa benda dapat kuih apa agaknya. Yang ketiga. Yang keempat, nak jadi orang beruntung, kita tinggalkan perbuatan tak berguna. Kita tinggalkan perbuatan kita yang tak berguna ni, kita buang. Yang tak ada manfaat. Biasanya kalau orang lelaki isap rokok, maka nak jadi orang beruntung, tak payahlah isap rokok tu. Lebih baik duit rokok tu kita sedekahkan mana-mana tempat. Ada orang marah bila ustaz tegur pasal rokok.
Marah dia tadi. Jangan marah tuan. Saya ibaratkan dengan tuan-tuan tempoh hari, kalau kita sapu limau pada tangan kita, kalau tangan kita tak luka, maka kita tak akan rasa pedih. Tapi kalau tangan kita luka, kita akan rasa pedih. Kita jadilah orang cerdik. Kita basuh tadi, kita ubati luka tu. Maknanya kalau rokok, isap, berhenti. Lain kali orang duduk sentuh rokok, kita tak lagi rasa pedih. Tapi kalau kita sibuk marahkan limau, sampai bila pun luka kita tu tak baik. Ditinggalkan perbuatan tak berguna. Yang kelima, ditinggalkan perkataan tak berguna. Perbuatan tak berguna, tinggal. Kadang-kadang dah tua-tua ni main game lagi. Tak ada guna tu, tinggalkan. Ditinggalkan perkataan tak berguna. Benda sifat orang beruntung seterusnya, dia menunaikan janji. Janji menepati janji. Dia melaksanakan segala amanah yang diamanahkan ke atasnya. Dia memelihara, mengeluarkan zakat. Dia menjaga kemaluan dia daripada benda-benda haram. Kemudian ujung sekali, dia memelihara solat-solat dia. Ada 9 sifat orang yang beruntung. Tempoh hari saya bacakan kepada tuan-tuan daripada surah Al-Isra tentang 10 perkara larangan tu Allah Ta'ala. Perkara itu amat dibenci oleh Allah Ta'ala. Kalau tuan-tuan buka, bermula daripada ayat ke-22 sampailah kepada ayat ke-38, ada 9 kali perkataan wala, dan jangan, dan jangan, dan jangan, dan jangan. Sampai ayat ke-38, kata Allah, kesemuanya itu perkara yang amat dibenci oleh Allah Ta'ala. Bukan saya sebut tapi Al-Quran sebut perkara itu amat dibenci oleh Allah. Saya rasa saya dah sebut pada minggu lepas. Yang pertama kata Allah, wala la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan sekali-kali kamu mengadakan Tuhan yang selain dari Allah. Jangan kamu mensyirikkan Allah. Kerana kelak kamu akan tercela besok pada hari akhirat. Jangan mensyirikkan Allah. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Yang kedua, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukik. Dan jangan kamu menjadikan tangan kamu terbelenggu. Maknanya kedekut. Lalu tabung, tertidur. Lepas je tabung lalu, bangun pula, celik mata, bulat mata. Tujuan dia satu je, nak ngelak tabung daripada sampai kat dia. Jangan jadi tangan tu kedekut. Dan jangan pula kamu jadikan tangan kamu menghulurkan, dia kata terlalu terbuka, sangat pemurah, terbuka habis lapang, bagi semua sekali sumbang. Jangan. Yang ketiga, yang keempat kata Allah, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Dan jangan sekali-kali kamu membunuh anak-anak kamu kerana takut miskin. Jangan bunuh anak kerana takut miskin. Tu saya kata zaman dulu, anak ramai-ramai dia tak nak, dia bunuh, takut miskin, apa kedana. Zaman sekarang makan pil macam-macam pil supaya tak beranak. Sedap nak, anak tak nak. Itu masalah kita hari ni. Anak tak nak. Anak berapa? 1. Anak berapa? 2. Takut tak makan anak. Jangan, perbuatan tu jangan. Orang-orang barat lain cerita. Kita orang Islam ni sebaik-baiknya anaknya ramai. Baik-baiknya anaknya ramai. Itu kalau berkemampuan dah. Maksud saya berkemampuan, dia memang boleh beranak. Zaman sekarang ni kan dah ramai orang dah tak nak beranak. Umur 40 aja dah tak nak beranak. Tapi kalau kita ingat balik kepada Sayyidatina Khadijah, dia bernikah dengan Nabi usianya 40 tahun pada ketika itu. Kan? Zaman-zaman bezanya. Kita sekarang dah macam-macam. Bagi saya senang, selagi boleh beranak, beranak. Besok dah tak boleh beranak, tak payah beranak. Umur dah 70 tahun, boleh beranak lagi. Buatlah macam mana sekalipun, dah tak boleh beranak lagi. Masa boleh beranak ni, beranak lah. Kan?
Kecuali kalau sakit itu lain cerita, telah ada masalah. Yang ketujuh, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq, kata Allah, dan jangan kamu membunuh. Yang keenam, yang ketujuh, jangan kamu mendekati zina, wala taqrabuz zina. Jangan hampir pun dengan zina ni, tak boleh. Perbuatan-perbuatan yang hampir zina. Kan? Sekarang ni dalam media sosial tengah heboh mengatakan kisah seorang yang sedang gelik buntut di depan orang. Orang lelaki ni memang suka. Ni memang begitu, minat dia macam tu, nak buat macam mana. Tapi ada juga yang menyampah. Yang jenis suka ni biasanya jenis yang tak tentu arah. Sebab orang perempuan ni, dia kena tutup aurat dia. Dia tak macam orang lelaki. Orang perempuan ni kalau jalan sampai tumit dia tu pun dia tutup pakai stokin. Tumit dia tu pun mengasyikkan orang lelaki. Orang lelaki ni kurang sikit. Cuba kita tengok, kalau imam kita umpamanya pakai skirt 8 inci ialah alat. Imam pakai skirt, contoh contoh. Lalu depan kita bergelik, apa jadi agak-agak? Muntah kita. Yang keseterusnya, yang ke-8, jangan kamu bunuh jiwa ini haramkan. Seterusnya, dan jangan kamu menggunakan harta anak yatim. Wala taqrabul malal yatimi illa billati hiya ahsan, kata Allah. Jangan sekali-kali kamu menggunakan harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik. Seterusnya, ayat 35, satu ni aja tak ada perkataan jangan. Tapi dia kata wa auful kaila idh qiltum wa zinu bil qistasil mustaqim, dan sempurnakan sukatan apabila kamu menyukat. Dalam jual beli jangan menipu. Jangan tipu sukatan dalam jual beli ni, jangan menipu. Dan yang ayat ke-36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ketahui. Main ikut aja. Yang khabarnya itu pergi haji 300 orang lebih. Pergi Mekah ramai-ramai. Bukan nak pergi haji, tapi kerana nak tengok, nak tunggu Imam Mahdi turun ramai-ramai. Tak turun-turun, tunggu orang dah balik, tak balik, belum turun lagi, sikit lagi, 2-3 hari lagi, tak turun. Jadi jangan ikut sesuatu benda yang kita tak tahu. Kerana pendengaran, penglihatan itu, kata Allah, besok akan disoal. Dan akhir sekali, kata Allah, wala taqfu ma laysa laka bi'il, yang seterusnya, wala tamshi fil ardi marha, dan jangan sekali-kali kamu berjalan di atas muka bumi ini, kata Allah, dengan sombong. Jalan membongkak, mengembang, sombong, command action. Kerana kesemuanya itu, kata Allah, ayat Allah Ta'ala tutup pada ayat ke-38, kesemuanya itu adalah perbuatan-perbuatan yang amat sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat ke-38 dari surah Al-Isra. Kita nak kupas panjang, kita mengenong pada ayat ni, kemudian kita baru masuk. Alhamdulillah, hari ini saya nak bawa tuan-tuan merenung pada ayat ke-18 dan ayat ke-19 dan 20 dan 21, baru kita masuk kitab kita. Apa kata Allah pada ayat 18? Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Sesiapa yang menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami berikan baginya di dunia apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Siapa yang nakkan kehidupan dunia, tuan-tuan jangan ingat hanya orang kafir sahaja yang boleh kaya. Orang Islam ni boleh kaya. Orang Islam ni boleh kaya. Jangan ingat orang masuk universiti sahaja boleh kaya. Orang yang tak masuk universiti pun boleh kaya. Boleh kaya. Dia berusaha ke arah itu, insya-Allah dia dapat. Kalau kita tengok, saya tak pasti ada sebut tak tempat tuan-tuan. Dekat Muar ni ada seorang SRP pun kabarnya tak lulus. Tapi sekarang ni pakai helikopter. Dulu kerja kabarnya cuci kereta. Kabarnya cuci kereta. Sekarang helikopter ada 2-3 buah.
Kita berpelik macam mana belajar SRP pun tak lulus. Kita belajar sampai PhD tak kaya-kaya. Dia belajar biasa je. SRP pun tak lulus. Tapi itulah hebatnya Allah sebut dalam Quran, siapa yang nakkan kehidupan dunia dan dia berusaha ke arah itu, kami bagi. Dan siapa yang nakkan kehidupan akhirat, dia usaha ke arah itu, kami bagi. Kami bagi dia. Dan sesiapa yang mendaki kehidupan akhirat serta berusaha ke arah itu, maka kami bagi. Maka maksud dia antara lain, kalau kita bekerja untuk cari dunia, insya-Allah kita akan dapat dunia. Tapi siapa yang bekerja beribadat untuk dapatkan akhirat, ustaz, saya nak masuk syurga ustaz, maka kita beramal untuk dapat masuk syurga, maka kata Allah, kami berikan kepada dia. Allah ni maha baik, maha elok. Macam makan dah tuan-tuan, kita nak kenyang, kita biasanya kena makan. Semalam saya kuliah di satu tempat di Batu Pahat, terserempak dengan seorang kaya dah. Memang kaya lah tuan, kereta satu demi satu bertukar. Tapi hujung kuliah saya itu lebih kurang, dia duduk lebih kurang 45 minit, lepas tu dia duduk luar. Dia duduk kat luar dalam kereta. Dia habis sahaja kuliah, dia pun jumpa saya, kita semayang, dia pun jumpa saya. Ustaz, nak tanya ustaz, dapat tak pahala ustaz? Saya duduk kuliah ni, saya duduk dekat luar ustaz. Dia ni uzur, tak sihat. Dapat tak saya pahala ustaz? Saya tak duduk dalam, saya duduk luar kerana uzur. Keadaan saya begini, saya duduk dalam kereta saja dengar kuliah. Dapat tak pahala? Saya kata insya-Allah pahala tu dapat. Jadi saya kata kenapa ji? Dia kata ustaz, saya sekarang ni tak boleh makan ustaz. Nak makan ni tak boleh makan. Pergi kedai makan, tengok aja makanan, sedap mana pun tak boleh makan. Oh payahlah tuan. Tapi bagusnya dia majlis ilmu dia selera. Duduk dalam majlis ilmu tu dia nak duduk. Sebab makan dia tak nak makan. Faham maksud saya ni? Sebab majlis ilmu dia duduk, dia tak dapat duduk dalam, dia duduk luar. Hari tu saya kuliah dekat Masjid Jamek Paik Jawa. Ada seorang duduk dekat surau Parit Limbong. Akhirnya dia meninggal dunia. Balik daripada surau, buka puasa kat surau, balik kereta langgar dia. Meninggal. Dia bawa beg air kencing tu, oleh kerana tak boleh masuk masjid, dia duduk dekat luar dalam kereta dengar kuliah. Ni pasal orang jenis yang minat duduk dalam tu tuan. Jadi saya kata insya-Allah ada pahala. Tak boleh makan. Kita ni nikmat Allah bagi ni tuan-tuan, wa in ta'udu nikmatallah illa tahsuha. Kamu nak hitung kata Allah, kamu tak boleh hitung. Lidah ni sakit pecah aja kat tepi tuan-tuan, kita makan dah tak sedap lah. Sikit pecah ni, dah seminggu saya ni pecah kat tepi ni. Alah mak nak makan asam pedas, tengok ikan mayung jana masak asam pedas, terkulat-kulat tengok aja. Sikit aja. Sikit aja nikmat Allah Ta'ala tarik. Malam tadi pula makan. Habis aja kuliah, makan. Makan, kuliah, kuliah, makan, kuliah, makan, habis kuliah, makan. Kawan tu kata makan ustaz. Sambil saya duduk makan, sambil tengok nasi tu, sambil makan, sambil berfikir tuan. Betul dalam Islam ni, yang saya kata kepada tuan-tuan, kalau kat sini tak tahulah dipakai tak kitab Jauharul Mahfuz. Ada tak kitab tu dibacakan? Ada tajuk zikir. Di antara zikir yang paling afdal kata dia ialah zikir hati. Zikir lisan ni dengan lidah kita, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, itu zikir lidah. Tapi zikir hati dia kata lebih afdal. Macam mana zikir hati ni kata dia? Bila kita tengok satu benda, kita tengok air ni, umpamanya kita tengok air, kita duk fikir, ya Allah, besok akhirat ni dapat tak aku minum air telagamu ya Allah, telaga Kausar ni dapat tak minum. Mayang subuh baru ni imam baca daripada ayat hal ataka hadisul ghasyiyah
wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran amiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari. Bila tengok makanan tu makan yang nak makan ni, duk fikir besok akhirat dapat tak makan. Maka kita ingat kepada Allah, bersyukur dengan nikmat makan yang Allah Ta'ala bagi. Bayangkan besok di akhirat, orang yang masuk neraka akan makan pokok-pokok yang berduri, yang tidak mengenyangkan dan tidak hilang lapar. Kita ni biasa banyak makan dekat dunia, tapi kita tak fikir akhirat besok dapat tak makan. Meniti titian sirat. Lepas balik daripada kuliah dekat Seramat, sekatan jalan raya boleh. Road tax mati pula tu. Nak pusing dah tak boleh pusing dah. Mana nak lalu ni? Tawakal sahajalah pada Allah. Sampai dekat situ, Assalamualaikum. Buka cermin sikit, Assalamualaikum. Baru boleh tu kata, jalan. Ini sekatan di dunia. Bila lepas sekatan di dunia ni, kita fikirlah besok akhirat, sekatan di akhirat besok kita dilepas tak? Maka kita akan berdoa, ya Allah, lepaskanlah aku besok pada hari akhirat terhadap sekatan-sekatan di akhirat ni, lepaskanlah aku ya Allah. Kita minta Allah mudahkan urusan kita kat dunia, tuan-tuan. Jadi bila makan ni, tengok makan ni, rupanya belajar ilmu ni gitu juga, tuan-tuan. Tuan-tuan kalau belajar ilmu, kalau tuan-tuan makan, apa yang penting pada makan tu? Orang kita letak nombor satu yang penting sedap. Nak lepaskan sini, ikut sini. Tapi belum tentu yang masuk lepas sedap ni semuanya okey, belum tentu. Maksud saya, kadang-kadang kita makan sedap. Semalam makan nasi goreng kampung berdaging. Oh, sedapnya makan. Tapi kita tengok yang paling penting di antara yang penting itu makan ialah dia menghasilkan kesedapan, menghasilkan tenaga, menghasilkan kekuatan supaya kita boleh beribadat. Itu yang penting nombor satu. Tenaga. Yang tak baik, kita dah makan, kita buang. Maka sebegitu juga kita belajar ilmu. Ilmu ni ibarat makanan jiwa kita. Bila makan tu, insya-Allah supaya bila kita dah belajar sifat buruk ni kita buang habis semua sekali. Sifat baik tu kita dengan ada ilmu tu kita kuat tekun beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu. Kalau nasi tadi makan untuk hasilkan tenaga, tapi kalau kita belajar ilmu dengan tujuan untuk menghasilkan amal ibadat, maka setiap golongan baik, kata Allah, golongan ini yang menginginkan dunia maupun golongan itu yang menginginkan akhirat, kami berikan pertolongan untuk mendapatkan ni. Dalam bahasa mudahnya saya gunakan istilah, siapa yang menuruti jalan yang betul, maka dia akan sampai juga ke destinasi itu. Tapi siapa yang ikut jalan yang salah, macam mana nak dapat? Pada ayat ke-21 kata Allah, perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, dan kehidupan akhirat, kata Allah, lebih baik daripada, lebih tinggi darjatnya dan lebih besar keutamaannya daripada kehidupan dunia. Dunia ni gini sahaja hidup di dunia, tapi akhirat Tuhan kita beritahu lebih baik dan lebih besar faedahnya. InsyaAllah kita menyambung kembali kuliah kita, iaitu menjaga amalan. Malaikat menjaga amalannya, amalan kita pada muka surat 42. Kita sampai dah hujung tu, kita masuk 43. Para malaikat juga ditugaskan untuk menjaga amalan manusia. Di antaranya mencatat, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Maka kata Allah, dan sungguhnya bagi kamu ada malaikat yang mengawasi pekerjaan kamu yang mulia di sisi Allah, dan mencatat pekerjaan itu mereka mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan, kata Allah. Yang ni yang satu ustaz tu cakap, bergelek depan orang ni dapat pahala ke ataupun dapat dosa agak-agak. Kalau dapat pahala, geleklah. Tapi kalau dapat dosa, berhenti. Sebab kita hidup ada batasan halal, haram, dosa, pahala, syurga dan neraka. Itu dia tadi. Dan sesungguhnya Allah SWT menugaskan 2 malaikat yang mengawasi setiap manusia, yang terus-menerus mendampingi,
mendampingi dan tidak memberatkan daripada untuk mengawasi perbuatan dan perkataan firman Allah Ta'ala, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idh yatalaqal mutalaqiyani anil yamin wa anis shimal qa'id ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan dalam hati manusia itu, apa yang dibisik dalam hati, dan kami lebih dekat kepadanya daripada ulat lehernya. Iaitu ketika dua malaikat mencatat amal perbuatan, satu duduk di sebelah kanan, yang satu duduk di sebelah kanan. Jangan tanya dia duduk macam mana, atas bahu kita ke kat mana, jangan tanya. Seperti mana yang saya bacakan kepada tuan-tuan itu, adanya kiraman dan katibin. 2 hari lepas saya kuliah, ada orang tanya pasal mengkebumikan jenazah. Betul ke Ustaz, bila kita kebumikan jenazah, cangkul tak boleh letak dalam kubur ni? Entah, aku tak jumpa pula. Tak boleh, makna cangkul tu jangan letak telungkup terbalik begitu. Nah, betul ke kita bila kebumikan jenazah ni, bila masukkan mayat tu dalam, kita tak boleh pijak atas tu tadi? Macam-macam orang nak tanya. Orang kita kan banyak benda-benda tadi yang kita baca tadi, jangan ikut sesuatu benda yang kita tidak ketahui. Saya kata saya tidak ada buat praktikal untuk menguruskan jenazah ni, tak ada. Tapi dalam kitab ada. Dalam kitab ada. Orang kita kan biasanya kalau kematian kan disiramkan air yasin dekat atas kubur. Benarnya tak ada. Air yasin tu kita minum. Ini air yasin kita curah atas kubur. Kan kepeliknya kita ni. Pasal orang buat, kita pun buat. Ramai-ramai baca 3 malam Jumaat, kita pun ambil air yasin tu kita curah atas kubur. Nah, apa? Orang kubur tu dapat minum tak agak-agak? Haus, ada minum ke? Bukan, air yasin tu kita minum. Kalau nak curah, jangan curah, orang curah air mawar siap. Kan? Curah air biasa aja. Apa tujuan curah air itu? Supaya tanah itu serap cepat. Supaya tanah itu tidak digali oleh binatang. Macam mana pula nak gali lubang kubur, Ustaz? Boleh tak kita masuk satu lubang kubur di 2 orang? Boleh tak kita pindahkan? Itu disebut dalam yang kita baca dalam kitab-kitab. Yang ini ni ada adat aksesori yang Melayu orang kita tambah. Kadang-kadang letak tukar kain putih. Dulu tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun tukar kain putih atas tu dengan kain yang baru. Itu tak ada istilah-istilah itu, tak ada. Saya malah nak bahas. Dan satu lagi, jangan ikut tadi. Dan satu lagi duduk di sebelah kiri. Kanan dan kiri, maknanya yang penting kita ambil ibrah dia ialah apa pun perbuatan yang kita buat, ada yang mencatat. Kita cakap, tiada satu ucapan pun yang diucapkan melainkan kata Allah, ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Sesungguhnya malaikat itu ditugaskan setiap perbuatan dan amalan itu pencatat, tidak ditinggalkan sedikit pun. Lalu manusia bertanya, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Ayat ke-49 daripada surah Al-Kahfi. Manusia tanya, kitab apa ni? Ya Allah, ni kitab apa ni? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil, yang besar. Jangan tuan-tuan ingat kita jumpa orang hari ni kita senyum, tak tertulis. Kita jumpa orang senyum, tertulis. Kita masuk masjid, ada tahi cecak, kita pun buang. Agak-agak pengurusi masjid nak catat tak? Orang ni, Cikgu Radi tadi masuk masjid, buang tahi cecak. Dia nak catat tak? Nak catat tak agak-agak? Dia tak catat. Bini kita catat tak agak-agak? Tak catat. Tapi kiraman dan katibin, dia tulis. Lalu manusia kata, kitab apa ni? Tidak ada yang tinggal, yang kecil. Sebab itu saya pernah bercakap dengan tuan-tuan. Saya kata dalam masa kesempatan Allah bagi kita menumpang hidup atas muka bumi ini, saya kata,
Buatlah amal baik seberapa banyak yang kita terdaya, seberapa banyak yang kita termampu. Sebab di antara banyak-banyak amal baik kita ni, kita tak tahu yang mana akan diterima oleh Allah Ta'ala. Tak tahu. Ada orang bagi saya benih, tuan-tuan, di sekolah tu saya semai pokok bunga tu. Banyak yang semai, ada yang hidup, ada yang meninggal. Ada pula orang bagi benih brandy. Ustaz tanam ni benih brandy, Ustaz. 4 batang benih tu dibagi. Basah sebatang panjang-panjang gitu benih. Tanam daripada banyak-banyak yang ditanam. Yang hidup 4 batang alat-alat. Daripada 4 batang yang hidup, pokok dia tinggi. Dekat 6 kaki. Buahnya hanya sebiji aja. Nak sayur apa pada ketika itu? Namun begitu kita berusaha untuk tanam dia. Jadi sebegitulah amal kita. Jumpa orang ni, jangan muka macam belontok paya. Jumpa orang ni senyum. Senyum aja tak? Senyum aja. Jumpa orang senyum. Tapi tengoklah keadaan. Jangan tuan-tuan masuk tandas pun senyum. Nanti orang kata something wrong pula. Tapi itu hakikatnya. Sungguhnya malaikat ditugaskan perbuatan dicatat, tidak ditinggalkan sedikit pun. Begitulah yang akan didapati oleh manusia pada hari kiamat kelak, sehingga orang kafir berkata, ya wailatana ma li adzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yadlimu rabbuka ahada. Surah Al-Kahfi ayat 49 ni. Aduhai cilakalah kami, kata dia. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis, dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua daripadamu. Tak zalim itu. Diriwayatkan daripada Hasan bin Basri, apabila membaca firman Allah, anil yamini wa anil shimali qa'id, dan satu duduk di sebelah kanan dan satu lagi duduk di sebelah kiri. Beliau berkata, wahai anak Adam, dibentangkan kepada kamu suratan amal. 2 diwakilkan untuk menjagamu 2 malaikat. 1 di sebelah kananmu dan 1 lagi di sebelah kirimu. Adapun yang di sebelah kanan memelihara kebaikan, memelihara kebaikan, dan sebelah kiri memelihara kejahatan. Maka beramallah apa yang kamu kehendaki, persedikit kalah atau perbanyak kalah sehingga kamu mati. Lalu dilipatkan suratan amal kamu itu dan diletakkan di atas tengkukmu bersama-samamu dalam kubur, sehingga kamu dibangkitkan pada hari kiamat. Seterusnya beliau membaca firman Allah Ta'ala, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nuhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura ikra kitabaka kafa bi nafsik al-yawma alayka hasiba. Nampak tak? Lalu manusia ni, kata Allah, kata Imam Hasan Al-Basri, bila dibaca ayat Quran anil yamini wa anil shimali qa'id, 1 duduk di sebelah kanan, 1 duduk di sebelah kiri, dia syarahkan, dia kata apa? Beliau berkata, apa kata dia? Wahai anak Adam, dibentangkan kepada kamu suratan amal. Diwakilkan untuk menjagamu 2 malaikat. 2 malaikat yang kita buat ni, dia sentiasa mencatat. 1 duduk di sebelah kanan dan 1 lagi duduk di sebelah kiri, kata Hasan Basri. Adapun yang di sebelah kanan memelihara kebaikan. Yang kita buat baik ni semua ditulis. Tulis setulis-tulisnya. Senyum kita jumpa orang, tertulis. Kita langkah kaki ke masjid, dia tulis. Kita tolong buang tahi cecak, dia tulis. Kita beri sumbangan ada orang, dia tulis. Dan kiri memelihara kejahatan pula, dia kata. Yang kiri pula tulis kejahatan. Dan maka beramallah kamu, kata Hasan Basri, apa yang kamu kehendaki, buatlah amal ni sebanyak mungkin. Buatlah amal ni sebanyak mungkin. Sekali benda tu baik, buat. Persedikit kalah atau perbanyak kalah sehingga kamu mati. Sedikit kalah atau banyakkan yang dosa, sedikitkan. Sehingga Nabi kata, kalau nak buat dosa, buatlah dosa tu sekadar kesabaran kamu tinggal dalam neraka. Sekadar kamu tinggal. Saya
Tak suruh tuan-tuan teh duduk dalam neraka. Sekarang ni tuan-tuan ambil kuali burger. Duduk atas kuali burger tu. 2 minit. Cuba duduk atas kuali burger tu. Yang bergelik buntut, bergelik tu. Sekali-sekali duduk atas kuali burger tu. 2 minit tu tahan tak agak-agak. Yang inilah bagusnya Islam. Dia ajar kita tuan-tuan. Disuruh kita afala tatafakkarun, afala yatafakkarun. Cuba fikirkan. Bila yang saya sebut kepada tuan-tuan nikmat dunia ni tuan-tuan, nikmat dunia. Banyak mana nikmat dunia. Nabi kata kamu pergi di laut, sampai di laut kamu cecah jari kamu dalam laut tadi, kamu angkat dan kamu tengok yang di hujung jari kamu itulah seluruh seronok hidup di dunia. Tapi yang berlaut-lautan itu adalah hidup di akhirat. Nak buat macam mana? Bal tu'sirunal hayatud dunya wal akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu khairu wa abqa, kata Allah. Akhirat tu lebih baik, lebih kekal. Tapi akhirat ni pasal dia jauh tuan-tuan. Dia jauh. Macam kita semayang juga tuan-tuan. 30 tahun, 40 tahun kita semayang. Sampai hari ni kita tak nampak lagi dia punya keuntungan bayaran ni, kita tak jumpa lagi. Jadi orang rasa kadang-kadang berat. Itu memang Allah tak ada tahan untuk orang tertentu. Maka dia letakkan suratan amal kamu dan dia letakkan di atas tengkukmu. Bersama-sama dalam kubur, dilipatkan, diletakkan di atas kubur sehingga kamu dibangkitkan pada hari kiamat. Seterusnya beliau membaca firman Allah, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nuhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura ikra kitabaka kafa bi nafsik al yauma 'alaika hasibah. Yang ini yang kita nak sebut supaya orang berlomba-lomba, berbondong-bondong tuan-tuan buat benda yang baik. Buat benda-benda yang baik. Maka dalam surah Al-Isra ayat 13-14 saya dah baca kepada tuan-tuan beberapa minggu lepas. Dan setiap manusia itu kata Allah telah kami tetapkan amal perbuatan sebagaimana tetapan kalung pada lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat nanti sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Maka bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu itu sebagai penghisap penghisap terhadapmu. Cukup diri kamu tengok buku tu. Macam saya cakap dengan tuan-tuan hari tu, bila masuk peksa pelajar-pelajar, saya cakap apa? Kalau awak tak lulus perkara yang saya peksa, perkara saya rotan. Setuju? Saya ngajar ni, betul-betul ngajar ni, setuju? Budak kata setuju Ustaz. Betul setuju? Setuju. Ada dakwa-dakwi? Tak ada. Masuk peksa. Bila masuk peksa, sampai sahaja keluar keputusan, saya bagi ketah tu, saya panggil yang lulus dulu. Yang lulus dapat makan gini-gini. Sampai pada tak lulus, bila yang tak lulus ni, saya kata ulur tangan, kita ambil pembaris tu, pam, tapak tangan tadi. Ustaz, saya tak buah hati. Saya kata, sebab apa awak tak buah hati? Saya tak dapat tengok ketah saya. Nak tengok ketah saya. Saya kata awak nak tengok ketah awak. Okey, saya bagi hujah dia, ni ketah awak. Bagi dia ketah ni. Cuba awak tengok jawapan ni tepat tak? Soalan yang pertama, rukun mandi wajib ada berapa? Awak tulis 17. Betul ke tak betul? Betul ke tak betul rukun mandi wajib 17? Tak betul. Salah tu. Rukun yang pertama, tuliskan rukun mandi wajib yang pertama. Awak tulis buka paip. Ada ke rukun mandi wajib yang pertama buka paip? Ada tak? Bila tak ada, salah. Tak lulus kena lawatan. Itu hakikat dia senang dia tuan. Maka kat dunia ni buat ajalah benda baik. Benda yang jahat ni seboleh-boleh ni, fitnah orang ke apa ke tuan-tuan, riba, rasuah ni tuan-tuan, seboleh-boleh jangan buat. Seboleh-bolehnya kita elak daripadanya tadi tuan. Kan? Tapi nak buat macam mana? Yang saya cakap dengan tuan-tuan marin kan, kata Luqman Hakim, dulu saya bercakap masa mula-mula saya kuliah. Kata Luqman Hakim, kalau masyarakat ni nak jadi baik, kalau masyarakat ni nak jadi elok, kata dia, mesti ada pada masyarakat itu 5 benda, kata Luqman Hakim. Nombor 1, kata Luqman Hakim, kena ada agama dulu. Ada agama dulu. Bila ada agama, barulah manusia ni tuan-tuan, dia takkan buat jahat. 2, kata Luqman Hakim, kena ada malu. Hari ni orang ada perasaan malu. Bila dah tak ada rasa malu tuan-tuan, dia pakailah macam mana pakai pun, orang sebutlah macam mana, dia dah tak ada rasa malu lagi.
Orang kita gunakan slogan pula hari ni. Orang kita bangkitkan slogan, malu apa bosku. Slogan tu orang bangkitkan. Jadi akhirnya orang dah tak reti malu. Bila orang dah tak reti malu, tuan-tuan, hidup dah tak ada nilai lagi dah. Macam binatang. Yang membezakan kita dengan binatang ni, tuan, malu. Binatang dia tak reti malu. Binatang berkahwin, kita berkahwin tak? Binatang makan, kita makan tak? Binatang tidur, kita tidur tak? Binatang malu tak agak-agak? Saya bela kambing, tuan-tuan, saya tahu perangai kambing. Perangai kambing ni kalau dia nak mengawan depan kita, kau ada kau tak ada, patutnya ada ustaz tu malu dah sikit. Situ juga. Tapi itulah perangai manusia kalau tak ada malu. Yang keempat, anak dia tanya kalau empat, ayah dia kata kalau ada akhlak. Anak dia tanya, yang ketiga akhlak, yang keempat ada harta, yang kelima kata ayah dia kalau ada dermawan. Tapi jaga-jagalah, tuan-tuan. Dalam satu kitab lain saya baca kata para alim ulama, 5 perkara kalau umat Muhammad dibuat, maka tunggulah bala akan ditimpakan atas mereka. Jaga. Yang pertama, bila mana orang tua dah mula abaikan orang muda. Orang tua dah tak kisah dah orang muda. Lantaklah kau nak tegur ke tak nak tegur, rasaklah kau. Yang kedua, bila kewajipan fardu ain diabaikan. Ramai hari ni orang tak semayang, tuan, minta maaf cakap. Ramai tak semayang. Ramai orang muda dah tak semayang. Orang tua pun tak semayang, nak orang muda. Yang ketiga, bila ulama biar membisu. Saya tak tahulah dekat Muar ni, tuan, banyak tak jual. Tuan tengok sekarang ni penjualan arak. Alhamdulillah, di Ledang ni, tuan, ada seorang saya tengok dengan usaha dia, tuan, beberapa orang. Usaha dia jual arak sekarang ni, tuan, kedai-kedai jual arak ni dia main pamer aja depan. Siapa yang berani tegur? Kita masjid surau pergi masjid surau. Tapi bila kemungkaran begitu berlaku, jual arak buka depan tu. Saya tak nak sebutlah kedai-kedai, tapi tuan-tuan masuklah hari ni, dia pamer kat depan dah. Mudahnya nak dapat. Sebenarnya tak boleh, tapi dia dah boleh jual macam tu. Dalam satu potes yang jual pula kadang-kadang cashier dia orang Islam kita. Ada tempat, tuan-tuan ni ada tak ada? Cari ajalah kedai 99 ke apa-apa, nak tengoklah ada tak dia jual. Nak cakap macam mana? Ulama biar membisu, tak berani nak tegur. Paling tak ada pun kita hantarlah surat bantahan. Di Ledang itu ada seorang tu usaha, tuan, hantar surat bantahan. Pergi pejabat ni hantar, pergi. Soal orang tutup ke tak tutup, itu bukan urusan kita. Kita buat sekadar mampu kita. Larangan kita itu tadi. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Kalau tengok aja, jadi itulah sampai bila. Ulama biar membisu. Yang keempat, bila agama telah dipersendaguraukan, berakhir dalam tempoh sebulan, 2-3 bulan ni, tuan, orang banyak memperlekehkan agama. Kan? Persendakan agama. Semalam saya ditunjukkan satu gambar kisah seorang yang bakar Quran. Tuan-tuan dapat gambar tu? Dia bakar Quran. Wallahualam lah betul ke tak betul berita tu, tapi kalau betul ambillah sebagai pengajaran. Kalau tak betul pun ambillah sebagai pengajaran. Dia bakar Quran tu. Lepas tu dia main sembuh-sembuh api tu. Kebakar mulut dia. Kau baru kena. Allah ni, kalau ayat dan tuan baca daripada surah Al-Isra' tu kata dia, kalau dia nak binasakan satu kaum tu, satu negara tu, senang aja. Dia jadikan seorang tu kaya. Patutnya kaya tu dia taat kepada Allah, tapi dengan kaya tu dia tak nak taat, dia menentang Allah. Maka tak mustahil Allah Ta'ala timpakan baginya bala tadi. Dan akhir sekali, yang keempat, yang kelima, bila Allah dan Rasul tidak diletakkan di tempat yang selayak baginya. Maksudnya Al-Quran dan hadis ni orang dah tak nak baca, tak nak renung, tak nak ikut pengajaran Quran dan hadis ni. Sikit lagi saya minta masa 2 minit lagi, tuan. Kemudian Hasan berkata lagi, dia telah adil demi Allah, Tuhan telah adil terhadap dirimu apabila dia telah menjadikan dirimu sendiri sebagai penghisap terhadapmu. Dia suruh kita kira dulu. Cukup kita kira. Punya hadirnya dia, kau nak puas hati tak puas hati. Bila kita tengok budak tu tengok markah, tengok jawapan, setuju tak? Setuju, Ustaz.
Itulah besok kita kat akhirat pun macam tu. Kau tengok sendiri amal kau. Kita dah tak ingat. Semalam yang kita buat pun dah tak ingat. Kemarin lagi kita tak ingat. Masa umur kita 18 tahun, ingat tak orang perempuan buat apa? Ingat tak masa umur 18 tahun? Kita orang lelaki umur 18 tahun tu, ingat tak kita buat apa? Cuba ingat balik umur kita 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun masa tu. Sekarang lah umur 60 kita baru nak pergi masjid. Pun kita ingat dah baik dah. Rupanya masa muda la ilaha illallah. Antu pun tak macam kita punya perangai. Betul tak betul? Lebih kurang lah tuan-tuan. Mungkinlah kita begitu kan. Apa tak betul? Saya dulu saya ingat zaman-zaman muda. Rambut panjang. Rambut panjang tu. Tapi alhamdulillah lah. Berkat didikan orang tua. Mak bapak yang tak masuk universiti tu. Dia pesan. Mayang jangan lambat. Nanti mati mata hitam. Muka hitam. Kata dia. Sampai hari ni saya masih ingat lagi. Jangan tinggalkan sembahyang. Walaupun dia kerja bawa becah roda 3. Dia jaga tu. Mak tu arwah ambil basuh baju. Jangan. Kalau sembahyang lambat besok mati. Muka hitam kata dia. Maknanya dia suruh sembahyang. Berkat tu lah agaknya. Saya beranggapan. Walaupun kita mungkin tak masuk universiti. Tak jadi Perdana Menteri. Tapi sekurang-kurangnya. Mak kita dulu berjaya mendidik kita. Sampai kita tua ni kita boleh pergi masjid dan surau. Ni sampai giliran kita pula. Giliran kita ni. Saya ni ustaz. Adakah anak saya ni besok tuan-tuan akan jadi orang yang terus-menerus menunaikan sembahyang ataupun dah tak sembahyang lagi, tak pergi masjid dan tak pergi surau lagi tuan. Tu kita kena fikir, jangan kita duk fikir zaman mak kita dulu. Imam Ahmad pula berkata, dia kata mengerang pada sakitnya, dia kata ketika mengerang pada masa sakitnya lalu diberitahu bahawa Taus pernah menyatakan, malaikat menulis juga apabila seorang itu mengerang. Dia sakit, dia mengerang. Sakit. Islam sakit tu sabar. Kerana sakit itu kifarah dosa. Menghapuskan dosa. Tuan-tuan kalau jumpa orang yang saya cakap semalam tu, steady dia tuan. Dia sakit macam tu tuan-tuan, pergi masjid, pergi surau. Dalam keadaan sakit dia duduk tuan-tuan, dia keluar duduk luar, tak nak balik. Dia tak nak balik, dia duduk juga dalam kereta tu dengar kuliah. Saya duduk, Allahu Akbar, hebatnya iman orang ni kan. Malaikat menulis juga, kalau kita mengerang, Imam Ahmad pun berhenti mengerang sehingga mati. Bila gitu keadaan dia berhenti mengerang. Walau bagaimana pun Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud sungguhnya malaikat yang menjaga sebelah kiri mengangkat kalam, menangguh suratan amal selama 6 jam daripada seorang hamba yang Islam apabila dia menyesal dan beristighfar pada Allah. Malaikat pun membuangkan, jika tidak maka ditulis satu kejahatan. Faham maksud dia? Bila kita buat benda jahat, dalam tempoh masa kata dia menunggu yang tulis jahat ni, dia nak tulis ke tak tulis ni, dia tangguh dulu. Sekitar masa dia kata mengangkat kalamnya, menangguh suratan amalan selama 6 jam. Faham? Kalau kita bertaubat sebelum tu, insya-Allah terlepas. Tapi kalau kita biar, maknanya rahmat Allah Ta'ala. Kita tadi katalah tuan-tuan buat benda jahat, lalu orang perempuan kita pun tengok, tengok sekali tadi, tengok. Dalam hadis ni dia kata apa? Malaikat yang menulis kejahatan itu, dia bagi tempoh sikit masa. Tobat tak bertobat, sebab manusia ni dia akan salah. Kullu bani Adam khata'un, ada salah. Nama kita manusia, nak buat macam mana? Tengah kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, orang keluarkan ayam. Sana besar, sini kecil. Sana besar, sini kecil. Yang sana besar, yang sini kecil. Tengah kita berzikir la ilaha illallah, lalu pula anak dara. Allahu Akbar. Nama kita manusia, ada salah dan ada silap. Betul tak betul? Jadi kalau boleh, jangan ditangguhkan taubat. Setiap kali buat salah, terbuat silap, jangan tunggu lama-lama. Itu istilah bahasa. Jangan tunggu lama-lama. Allah, aku salah ya Allah, astaghfirullahalazim,
mudah-mudahan malaikat tidak menulis kejahatan yang kita buat. Maka sampai situ kita berhenti. Adakah malaikat menulis apa yang tersirat dalam hati? Ni yang ditanya. Yang dalam hati ni ada tak? Kita geram je, geram dalam hati kita ni, berbuku-buku rasa geram je dalam hati ni. Malaikat tulis tak tuan? Tulis tak agak-agak? Jawapannya kita dengar besok pada bulan depan. Jadi kita dah baca berapa sifat malaikat? Banyak dah kita baca kerja malaikat. Yang kemarin kita baca apa? Dia membisikkan kebaikan dengan kejahatan. Jadi jaga-jaga. Tuan-tuan kalau teringin dengar bisikan kejahatan, istighfar kepada Allah. Jangan ikut. Malaikat fikir bisikkan benda baik. Kalau tuan-tuan terfikir malah nak pergi kuliah, jaga-jaga, itu bisikkan setan. Fikir malah nak pergi masjid, malahnya, jangan ikut. Itu bisikkan setan. Kan, aku malah ni Ustaz Ishak kalau kuliah panjang, malah betul. Jaga-jaga. Tu silap-silap. Jadi begitulah hidup kita. Seterusnya mencatatkan amal yang lepas nanti kita akan baca. Adakah malaikat akan catat bisikkan hati? Kitab ni dia hebat tuan-tuan. Kenapa saya kata dia hebat? Daripada jilid yang pertama, sekarang ni sampai jilid yang ketiga. Kalau tuan-tuan baca kitab ni, dia penuh dengan hujah, sama ada dalil Quran ataupun hadis Nabi. Hebat kitab ni, bagi orang faham lah. Dia tak cakap kosong begitu, kongkang-kongkang, tak ada hujah, tak ada. Ini dia cakap dia tadi. Jadi sampai situ dulu, insya-Allah. Panjang usia kita menyambung pada masa-masa yang mendatang, insya-Allah tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa futuhatika kama nawwartar arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zainna bil ilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Ya Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairaz zikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir.